Sik. Dah. Ya aku tak tidur tu Aku lah. pergi dah. Tak susah pun nak baca doa. Pergi dah baca doa. Tadi Tak gerak. aku tak yakin lah. Tak mesti yakin lah. Cakap orang kau lah ni. Kau ni tak ada keyakinan dah diri kau. Kau mana? Okay guys, so kita akan bincangkan pasal keyakinan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Saya Akib bin Syed Akmal. Saya Safila. Saya Mutamim. InsyaAllah pada hari ini kami akan berbincang tentang salah satu teras yang paling penting dalam konsep Malaysia Madani, iaitu teras keyakinan. Sebelum kita mula, mari kita memahami dahulu apa sebenarnya Malaysia Madani ini. Okey, untuk pengetahuan semua, Malaysia Madani ini ialah suatu konsep pembangunan holistik dan bersepadu yang dikenalkan oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada awal tahun 2023. Jadi benda ni masih baru lagi, baru setahun dah. Okey, so apa dia punya ni kan, konsep dia kan? Bagi mengangkat kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam semua aspek kehidupan rakyat dan negara. Ia merupakan suatu ikhtiar secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan segala dasar dan pelaksanaan di Malaysia lebih manusiawi yang sentiasa ditambah baik menerusi musyawarah dan maklum balas rakyat. Jadi, secara ringkasnya, Malaysia Madani ialah sintesis gaya Malaysia, iaitu menggabungkan amalan sedia ada dengan kaedah baru untuk menangani isu-isu kontemporari dan ketidakpastian pada masa hadapan. Oh, faham? Jadi konsep Malaysia Madani ni pentinglah untuk mengekalkan keharmonian dan keterangkuman dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Betul. Selain itu, konsep Malaysia Madani juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan dan berakhlak mulia. Dengan mencapai tujuan ini, kita boleh membentuk sebuah negara yang benar-benar makmur dan harmoni. Kalau kita lihat pada sejarah Malaysia, kita dulu pernah melalui pelbagai fasa pembangunan. Namun, dengan adanya konsep Malaysia Madani ini, kita cuba membawa satu pendekatan yang lebih menyeluruh di mana kesejahteraan rakyat dan pembangunan mereka turut diberikan penekanan. Sebagai contoh, dalam projek-projek pembangunan infrastruktur terkini, kita tidak hanya melihat pada aspek fizikal, tapi memberi penekanan juga pada elemen kebudayaan dan agama. Sebagai contoh apa dia? Pembinaan masjid dan pusat komuniti dalam kawasan perumahan baru. Konsep Malaysia Madani ni dia menekankan pada berapa ya? Teras Rasanya pertama dia? Rasanya ada 3 4 apa? Kan? 6. Oh, Enam. Betul. Konsep Malaysia Madani ni dia menekankan pada 6 Betul. teras pertama, iaitu yang pertama, kemapanan. Menjaga keseimbangan dalam kemajuan mutu kehidupan manusia antara manusia dan alam bernuansakan citra Malaysia yang unik. Yang kedua, kesejahteraan, iaitu memastikan setiap rakyat Malaysia hidup dalam keadaan sihat, selamat, sejahtera dan dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, daya cipta. Memastikan setiap rakyat Malaysia mampu menghasilkan suatu produk dengan fikiran yang sangat bagus. Yang keempat adalah hormat. Rakyat Malaysia menanam sifat rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Supaya apa kita tanam sifat hormat ni? Supaya kita tidak ada bergaduh dan tidak berlaku rasis antara berkauman yang lain. Okey, jadi yang kelima dan keenam, iaitu keyakinan dan ihsan. Okey, konsep ini menekankan pembangunan negara yang seimbang dari segi apa? Material dan rohani, di mana nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial dijadikan asas dalam tadbir urus. Okey, jadinya penggabungan keenam teras ini mampu membina masyarakat yang adil, progresif dan bersatu melalui pendekatan yang berlandaskan kepada nilai teras, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Maksudnya ada 6 lah nilai teras Malaysia Madani ni. Okey. So, ada 6 tu pada hari ni kita nak tekankan teras keyakinan yang terdapat dalam konsep Malaysia Madani ni. Jadi, apa sebenarnya dengan teras keyakinan dalam konteks Malaysia Madani ni? Okey, bagi saya lah, teras keyakinan ini lebih daripada sekadar percaya. Ia tentang keyakinan atau kepercayaan yang terhadap diri sendiri, negara dan Tuhan. Keyakinan mendorong kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ia merangkumi kepercayaan rakyat terhadap masa depan negara yang lebih baik serta komitmen untuk bersama-sama membangunkan negara ke arah yang lebih progresif dan inklusif. Saya setuju dengan Mutamim. Teras keyakinan juga berkaitan dengan amanah, iaitu menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Dengan adanya keyakinan,
kita akan lebih berani untuk mengambil tindakan dan menghadapi tantangan. Keyakinan ini menjadi asas dalam mengukuhkan hubungan antara pelbagai pihak, menggalakkan kerjasama dan memupuk rasa tanggungjawab dalam pembangunan negara. Betul, saya setuju dengan saya yakin dan utama. Jadi bagi saya pula, keyakinan ini sebenarnya kita menghidupkan kembali harapan terhadap perubahan, sering sikap amanah, melakukan perubahan ke arah kebaikan. Kita saling mempercayai dan yakin terhadap seseorang tanpa rasa curiga, prejudis atau sanksi. Sebagai contoh, kita tak bolehlah merasa curiga dan juga berfikiran negatif terhadap orang lain. Kalau sekadar tuduhan yang disampaikan oleh orang lain tu kita tidak selidiki dahulu dan terus beremosi dan bertindak sesuka hati yang akhirnya memakan diri kita sendiri. Jika kita ingin bertindak, biarlah dengan asas dan bukti yang meyakinkan dan bertindak dengan cara yang betul. Pokoknya, kita mestilah menjadi orang yang boleh dipercayai, berkeyakinan dan berhikmah dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Jadi apa yang penting sangat dengan keyakinan ni sampai termasuk dalam 6 teras yang membentuk Madani? Nak tahu kan apa kepentingan keyakinan ni? Okey, teras keyakinan ni sangat penting kerana ia menjadi asas kepada segala tindakan dan keputusan kita dalam membangunkan negara. Tanpa teras ni kita pembangunan yang dicapai mungkin tidak mampan dan tidak adil. Jika semua rakyat Malaysia memiliki keyakinan yang tinggi terhadap negara, kita akan lebih bersatu padu dan mampu mengatasi segala masalah yang dihadapi. Apabila rakyat yakin bahawa pemimpin mereka bertindak dengan integriti dan bertanggungjawab, mereka akan lebih menyokong dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan dan lebih terlibat dalam proses demokrasi. Seperti apa? Seperti pengundian dan sumbangan idea dalam pembentukan dasar. Wah, jadinya banyaklah sebenarnya kepentingan teras keyakinan ni. Banyak. Dapat saya simpulkan bahawa dengan adanya keyakinan, kita akan lebih produktif dan inovatif. Kita pantang menyerah dan terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Ya, betul. Namun, dalam perjalanan kita menuju ke arah ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran, iaitu isu rasuah dan kritisan masih wujud. Dan ia menghalang kita daripada mencapai potensi sebenar. Rasuah bukan sahaja merugikan ekonomi negara, tetapi menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap negara. Lebih teruk lagi, rakyat seringkali meragui kemampuan kerajaan dalam menangani isu rasuah tersebut, termasuklah isu yang lain seperti salah urus dan kronisme. Hal ini menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan yang seterusnya menjejaskan kestabilan politik dan sokongan dasar-dasar yang dilaksanakan. Bukan itu sahaja. Kalau kita lihat sejarah politik negara sebelum ni, dia melangkah dengan janji-janji palsu. Janji-janji palsu ni dia dah mematahkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Untuk berdekad lamanya, kerajaan demi kerajaan telah menjanjikan transformasi dan perubahan yang tidak berkesudahan sehingga terluput sudah makna sebenarnya kalimat itu. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang kita boleh tepi jalan kan, ataupun kita boleh pancing dekat sungai. Dan ianya sangatlah sukar untuk mengembalikan kepercayaan yang telah ditarik semula. Okey, sebenarnya banyak lagi cabaran yang perlu dihadapi dalam menerapkan teras ni. Betul, banyak. Apa contoh yang lain? Okey, antara contoh yang lain ialah sentimen perkauman dan agama yang dipergunakan untuk kepentingan politik yang menimbulkan ketegangan antara kaum, dan hal ini boleh mencetuskan ketidakstabilan sosial dan menghalang perpaduan nasional. Selain itu, masalah sosial seperti jenayah serta ketidakseimbangan ekonomi menerukkan lagi keadaan. Betul tak? Banyaknya yang berkenaan teras keyakinan ni. Betul. Tak ada cara ke untuk kita tangani isu yang timbul ni? Setiap permasalah pasti ada penyelesaiannya. So kita nak tahu apa cara penyelesaiannya. Okey, untuk menangani isu-isu ini, yang pertama, kita perlu meneguhkan lagi kembali teras keyakinan kita. Salah satu caranya adalah dengan memperkukuhkan sistem penguatkuasaan undang-undang. Contohnya? Contohnya, kita menguatkan undang-undang ni maksudnya kita memperkasakan pendidikan moral dan etika. Dari peringkat sekolah, Keyakinan lah. dari peringkat sekolah hingga ke peringkat tinggi, supaya nilai-nilai murni ini diterapkan sejak awal dan menjadi sebahagian daripada budaya kita. Lama budaya kita sekarang kenapa? Macam mana? Budaya kita sekarang ni kurang keyakinan. Kita tengok sekarang murid-murid, mereka lebih tak ada keyakinan dalam diri mereka untuk menjawab segala soalan yang diberikan oleh guru. Betul-betul.
Selain itu, pelibatan aktif daripada semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan juga penting. Setiap individu ni mempunyai peranan masing-masing dalam memastikan prinsip-prinsip ini dipegang teguh dan diamalkan. Samping itu, kita juga perlulah memastikan bahawa sistem pentadbiran kita adalah terdus dan berintegriti. Ini boleh dilakukan dengan memperkenalkan mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih besar. Juga perlu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya teras keyakinan ini melalui kempen-kempen kesedaran dan program-program pendidikan. Sebagai contoh, langkah yang diambil termasuklah usaha kerajaan dalam memperkenalkan undang-undang anti rasuah yang lebih ketat. Okey, lebih ketat. Kalau tak ketat tak boleh lah. Okey, lebih ketat serta kempen kesedaran sebagai program anti rasuah yang dijalankan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Banyak juga langkah ya. Tapi bagaimana pula cara untuk kita terapkan keyakinan dalam kehidupan seharian dan dalam skala yang lebih besar di Malaysia ni? Nak tahu ke? Nak? Nak? Untuk memastikan teras keyakinan ini diterapkan dalam kehidupan seharian, kita ada dia? Ada dia? Tak Ada. Tak ada? Ya. Kita mula bermula daripada pendidikan akar umum. Pendidikan adalah kunci utama. Kita boleh mengadakan program-program pendidikan yang menekankan nilai-nilai budi seperti integriti, keadilan dan hormat-menghormati. Program-program ini juga boleh dijalankan di sekolah, institusi pengajian tinggi dan juga dalam komuniti. Selain itu, kita juga perlu mengadakan kempen-kempen kesedaran yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Orang tua, orang muda, baby sekali dari awal dah dibentuk. Kempen-kempen ini boleh membantu meningkatkan kesedaran tentang pentingnya teras keyakinan dalam membangunkan negara kita. Pelibatan aktif dari semua pihak termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sivil dan individu adalah sangat penting. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan prinsip-prinsip ini dihayati dan diamalkan. Yang penting, Apa tu yang penting tu? kita semua perlu berusaha bersama-sama untuk memastikan prinsip-prinsip ini dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan cara ini, kita boleh mencapai Malaysia Madani yang kita impikan. Okey, dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan bahawa teras keyakinan merupakan asas yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan maju. Kita juga telah lihat bagaimana teras keyakinan ini saling terkait dengan nilai-nilai luhur. Apa nilai-nilai luhur ni? Seperti kejujuran, integriti dan semangat tolong-menolong. Itu je. Itu je. Boleh awak sambung lagi apa yang awak boleh simpulkan tentang teras keyakinan? Saya pula. Siapa yang nak? Saya pula. Saya pula. Okey. Dalam konteks Malaysia Madani, keyakinan membina asas yang kukuh untuk negara bergerak maju dengan adil dan progresif, menjamin kestabilan dan keharmonian masyarakat. Namun, dalam menerapkan nilai keyakinan ini memerlukan usaha kolektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat yang saya cakap tadi, individu, keluarga, sekolah, komuniti sehingga pemimpin dan institusi negara. Keyakinan yang kukuh dalam diri dan masyarakat adalah kunci kepada kemajuan dan keharmonian jangka panjang serta mampu membentuk sebuah kerajaan yang lebih bersatu padu dan dinamik. Apa pendapat awak? Sabil. Betul lah tak? Yang tadi cakap. Komitmen kita jelas lah. Usaha untuk memulihkan semula keyakinan terhadap negara boleh disegerakan untuk membangunkan semula sehingga mengukuhkan perpaduan dan kerjasama antara kerajaan dan rakyat serta dalam kalangan individu, keluarga, masyarakat dan semua pertubuhan dalam negara ini. Inilah asas kepada masa hadapan yang lebih baik bagi Malaysia. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan bahawa nilai keyakinan ini sangat penting kepada diri kita, masyarakat dan negara. Betul? Betul. Jadi itu je lah perbincangan kita. Ini saja perbincangan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Okey, jadi semua dah faham kan? Dah tengok kan video tadi kan pasal keyakinan kan? Okey Zain, tolonglah Zain. Kau boleh kan? Saya dah ada sifat keyakinan dalam diri. So, saya akan berhenti untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wafqa alaina. Amin. Wa syur alaina. Amin. Min wazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Okey, terima kasih.